Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video yang ke-6 dalam tajuk tajuk 4 bab 4 bab pembiakan okey. Subtopik yang ke-6 iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey. Jadi hari ini Cikgu Azli akan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, kemandulan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan? Okey. Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, jika dilihat kepada maksud ni, okey, kamu semua jangan salah anggap. Okey, kemandulan ni bukan hanya khusus ditujukan kepada kaum wanita. Sebaliknya kemandulan juga berlaku kepada lelaki. Okey. Jadi kemandulan ni ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak bagi wanita, menyumbang kepada kelahiran anak untuk lelaki. Okey. Apabila pasangan suami isteri, apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Okey. Maksud ayat ini ialah andai kata sepasang suami isteri telah berkahwin, tetapi tidak dikurniakan anak setelah sekian lama mencuba. Okey. Kemungkinan salah seorang dari mereka mandul ataupun kedua-duanya mandul. Boleh faham Okey, kena faham ayat ni. Okey. Jadi, punca kemandulan. Okey. Seperti mana yang cikgu telah terangkan pada awal tadi, kemandulan bukan hanya merujuk kepada kaum wanita, tetapi kaum lelaki pun boleh mandul. Jadi mari kita lihat apakah punca-punca punca-punca yang menyebabkan seseorang lelaki itu mandul. Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini, testis adalah bahagian organ dalam sistem pembiakan lelaki yang menghasilkan sperma. Jadi jika testis ada tetapi tidak menghasilkan sperma, lelaki tersebut boleh jadi mandul. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Untuk yang ini pula, punca kemandulan yang ini pula, testis menghasilkan sperma, tetapi bilangan sperma yang dihasilkan tidak mencukupi. Ingat balik berapa bilangan sperma dalam 1 cm padu? 60 juta. Kena ingat. Jadi bilangan sperma yang dihasilkan tidak cukup. Yang ketiga, punca kemandulan lelaki adalah kualiti sperma rendah. Testis ada, bilangan sperma pun ada, tetapi kualitinya rendah. Dan yang keempat, punca kemandulan lelaki ialah mati pucuk. Organ pembiakan lelaki ni tak mampu nak melakukan fungsinya, mati pucuk. Untuk punca kemandulan bagi wanita pula, yang pertama, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Seperti mana lelaki, organ yang menghasilkan sel pembiakan bagi lelaki ialah testis. Testis menghasilkan sperma. Manakala bagi wanita, organ pembiakan yang menghasilkan sel pembiakan bagi wanita ialah ovari.
ovari ni menghasilkan ovum. Namun dalam kes punca kemandulan wanita, boleh jadi ovarinya tidak dapat menghasilkan ovum. Okey, yang kedua, punca kedua, tube falopio tersumbat. Bila tube falopio tersumbat, okey, tube falopio ni adalah saluran yang menghubungkan di antara ovari dan juga uterus. Jika tube falopio tersumbat, ovari menghasilkan ovum. Ovum dikeluarkan daripada ovari, namun tidak dapat pergi ke arah uterus disebabkan laluannya sumbat, iaitu tube falopio itu tersumbat. Yang ketiga, uterus tidak normal. Uterus ni kita tahu, okey, ataupun nama lain dia ialah rahim. Okey, uterus ni tempat penempelan embrio. Okey, tempat penempelan embrio dan perkembangan fetus. Jadi apabila uterus dalam keadaan tidak normal, dia tidak menyediakan tempat yang bagus, yang sesuai untuk penempelan. Walaupun berlaku persenyawaan di antara sperma dan ovum, tetapi penempelan sukar berlaku pada dinding uterus disebabkan uterus tidak normal. Okey. Punca yang keempat ialah ketumbuhan dalam uterus. Jika terdapat ketumbuhan dalam uterus, ia boleh menyebabkan kesukaran. Okey, kesukaran untuk embrio menempel, seterusnya berkembang menjadi fetus dan menjadi bayi. Jadi itu 4 punca bagi lelaki, 4 punca bagi perempuan. Ada lagi punca yang kedua-duanya berpunca benda-benda yang sama. Contoh yang pertama, hormon tidak seimbang. Hormon tidak seimbang ni adalah punca yang boleh jadi kepada lelaki dan boleh jadi kepada perempuan. Yang kedua, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Ini juga adalah punca yang boleh terjadi kepada lelaki dan boleh juga terjadi kepada perempuan, iaitu organ seks cacat ataupun organ seks tu dijangkiti penyakit. Okey, yang ketiga, okey, masalah kesihatan seperti kencing manis. Okey, ini juga boleh menyumbang kepada kemandulan di kalangan lelaki dan juga menyumbang kepada kemandulan di kalangan perempuan. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, tadi kita cikgu terangkan berkenaan dengan punca-punca kemandulan bagi lelaki dan bagi wanita. Sekarang ni kita nak tengok, okey, kaedah-kaedah yang kita boleh guna untuk mengatasi kemandulan. Bukan bermaksud apabila seseorang lelaki ataupun perempuan itu mandul, okey, dia tidak lagi berpeluang untuk menimang cahaya mata. Sebaliknya, kita masih lagi boleh berikhtiar ataupun berusaha ataupun mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah kemandulan ni. Kita sebagai manusia, kita kena berusaha. Okey. Yang pertama, jadi dalam kaedah untuk mengatasi kemandulan ni terdapat 3 kaedah. Iaitu yang pertama, kaedah rawatan hormon. Yang kedua ialah kaedah pembedahan. Dan yang ketiga adalah kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Okey, sebut IVF maksudnya dia adalah kaedah persenyawaan in vitro. Okey. Jadi, kalau dalam gambar ni kalau kamu tengok, yang bulat besar tu adalah ovum, kemudian ada sperma. Ini adalah gambaran. Okey. Gambar sebenar, bukan gambaran. Gambar sebenar bagaimana kaedah persenyawaan in vitro dilakukan. Nanti kita tengok apa maksud persenyawaan in vitro. Jadi gambar ni merujuk kepada kaedah persenyawaan in vitro. Okey, next. Okey, rawatan hormon. Okey, rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Okey, bila ada masalah berkaitan dengan hormon, kita berjumpa dengan doktor. Doktor akan memberikan rawatan, okey, untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan hormon. Okey. Yang kedua, melalui pembedahan. Okey.
kaedah pembedahan ni dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat. Cikgu terang dah tadi kan, tiub falopio ni sebagai saluran penghubung di antara ovari dengan uterus. Jika saluran tu tersumbat, maka bolehlah antara kaedahnya kita lakukan pembedahan. Okey. Juga kaedah pembedahan juga dilakukan terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat. Okey, kalau perempuan yang menghubungkan di antara organ yang menghasilkan sel pembiakan ialah tiub falopio. Kalau lelaki, saluran yang menghubungkan di antara organ yang menghasilkan sel pembiakan iaitu testis ialah ductus sperma. Ductus sperma ni ialah saluran daripada testis. Yang mana dia akan menjadi laluan sperma yang dihasilkan oleh testis. Jika saluran ductus sperma ni tersumbat, maka testis tidak boleh mengeluarkan sperma yang dihasilkan. Jadi boleh juga diatasi masalah ductus sperma ni tersumbat melalui kaedah pembedahan. Okey. Seterusnya, kaedah persenyawaan in vitro. Ingat lagi tak gambar yang awal? Okey. Yang mana sperma dimasukkan ke dalam ovum. Okey. Prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mengalami ataupun mempunyai masalah tiub falopio tersumbat. Yang mana kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Okey. Secara normalnya manusia menjalankan persenyawaan dalam. Okey. Namun jika terdapat beberapa masalah, persenyawaan itu terpaksa dilakukan di luar badan. Iaitu melalui kaedah in vitro ni lah. Dilakukan persenyawaan tu di antara sperma dengan ovum dilakukan di dalam makmal, di luar badan ibu. Jadi sperma akan diambil daripada bapa, ovum akan diambil daripada ibu, dan sperma serta ovum ini akan disenyawakan dalam makmal. Setelah disenyawakan, pembahagian sel berlaku menjadi zygote, menjadi embrio. Embrio ni akan dimasukkan ke dalam uterus ibu semula. Bila akan dimasukkan ke dalam uterus ibu? Apabila proses persenyawaan telah berlaku. Okey. Kaedah, kita pergi pula kepada kaedah pencegahan kehamilan. Jika tadi seseorang tu sukar untuk hamil, okey, mandul, tak boleh nak dapat anak. Ini boleh dapat, boleh mendapat cahaya mata, tetapi mungkin ada masalah, ada sebabnya untuk kehamilan tu dicegah. Okey. Ada beberapa kaedah untuk mencegah kehamilan. Yang pertama, pil pencegah kehamilan. Yang kedua, implan. Yang ketiga, penggunaan kondom. Yang keempat, alat kontraseptif dalam uterus ataupun intrauterine contraceptive device, IUCD singkatannya. Ataupun boleh guna vasektomi ataupun boleh guna ligasi. Okey. Kita tengok satu persatu. Pil pencegah hamil. Okey, pil pencegah hamil ni pil lah, macam ubat lah. Okey, di mana dia ni dimakan oleh ibu ataupun wanita. Yang mana melalui pil pencegah hamil ni, okey, pil ni akan menghalang proses pengovulan. Ya. Jadi bila ambil pil pencegah hamil, okey, proses pengovulan. Proses tu apa? Cikgu dah terangkan dalam kitab haid dulu. Pengovulan ni berlaku pada waktu bila? Hari ke berapa kita haid? Refer baliklah.
Barulah kamu rujuk balik apa maksud pengovulan, bila berlaku pengovulan dalam kita haid. Tengok balik. Okey. Seterusnya, implan. Okey, implan. Penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Ini contoh implan. Implan ni akan dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan wanita. Dia akan lakukan pembedahan kecil. Dia akan masukkan implan ni bawah bahagian kulit bawah lengan wanita. Yang mana fungsi implan dia merembeskan hormon, yang mana hormon tu akan menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Jadi bila pakai implan, ovari tak hasilkan ovum. Itu dia. Seterusnya, penggunaan kondom. Okey, penggunaan kondom dipakai oleh lelaki, iaitu dipakai pada zakar sebelum persetubuhan bagi menghalang sperma daripada memasuki faras semasa ejakulasi. Okey. Seterusnya, alat kontraseptif dalam uterus. Okey. IUCD. Okey, alat kontraseptif ini dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Apabila alat ini dimasukkan ke dalam uterus, okey, walaupun dinding uterus tu kaya dengan saluran darah, okey, persenyawaan berlaku. Namun, embrio yang terhasil akibat daripada persenyawaan, dia nak pergi menempel dekat uterus, tapi dihalang oleh alat ni. Alat ni yang menghalang penempelan menghalang penempelan embrio. Jadi embrio tak boleh menempel walaupun tersenyawa. Jadi tak boleh berkembang menjadi fetus dan jadi bayi. Tak boleh. Sebab dihalang oleh alat ni. Okey. Vasektomi. Kaedah vasektomi ni. Okey. Kaedah ini dilakukan dengan cara memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Kita dah sebut tadi, cikgu dah sebut tadi. Ductus sperma ni adalah saluran yang menghubungkan di antara testis kepada uretra, tempat laluan sperma. Jadi apabila laluannya dipotong dan diikat macam dalam gambar tu, maka sperma yang dihasilkan oleh testis tidak boleh keluar. Okey. Jadi semasa ejakulasi sperma tak keluar. Okey. Seterusnya, ligasi. Okey. Ligasi ni pula berlaku pada wanita, iaitu juga sama. Saluran yang menghubungkan organ pembiakan yang menghasilkan sel pembiakan ni dipotong. Kalau perempuan ni, saluran tu adalah namanya ialah tiub falapio. Tiub falapio kiri dan kanan akan dipotong dan diikat melalui pembedahan. Okey. Jadi apabila diikat, ovum tak boleh disenyawakan oleh sperma sebab sperma tak boleh pergi kepada ovum, ovum tak boleh bergerak keluar daripada ovari, saluran tu. Okey. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, selalunya ramai di kalangan kita yang merasakan malu untuk berjumpa doktor sekiranya mengalami masalah dalam sistem pembiakan. Malu kan, sebab alat sulit kan. Jadi sebenarnya benda ni penting. Benda ni penting. Kalau yang lelaki tu pergilah berjumpa dengan doktor lelaki. Kalau yang perempuan tu jumpalah dengan doktor perempuan. Okey, bagi tahu masalah, jangan dibiarkan. Okey, kerana apa? Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. Kena rajin buat pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh lah. Lebih-lebih lagi kalau dah umur 40 tahun dan ke atas. Kalau muda lagi nak buat pun tak jadi masalah. Orang kata apa, kalau benda tu boleh dikesan awal, lagi senang kita nak rawat. Okey.
Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Jadi bila kita buat pemeriksaan kesihatan, okey, andai kata penyakit kronik tu baru pada peringkat awal, kita masih boleh kesan dia dan kita boleh rawat dia. Jika dah terlambat, susah nak dirawat. Okey. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey? Seterusnya, amalan pemeriksaan kesihatan juga dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Kalau kita kesan masalah tu pada peringkat awal, kos untuk merawat lebih rendah daripada apabila kita dah lambat kesan, dah kritikal masalah tu, penyakit tu. Jadi bila kita nak rawat memerlukan kos yang tinggi. Okey, oleh itu wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa yang panjang. Okey, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi walaupun cikgu ajar kamu tahu okey bagaimana nak mencegah kehamilan, guna bahan ni, guna kaedah ni, tapi jangan kaedah pencegahan ni dilakukan secara sendiri-sendiri. Kena minta khidmat nasihat daripada doktor. Doktor akan jalankan penilaian ke atas kita dan menentukan kaedah apa yang kita perlu buat. Okey. Jadi itu saja untuk video kali ini. Lepas ni cikgu akan sambung dengan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.